Yang sahih di berita RTM pastinya sahih dan berimbang. Terima kasih kerana memilih berita perdana edisi Khamis 6 Oktober 2022. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong, tiada pengumuman pembubaran Parlimen. Beri perhatian sistem amaran awal dan proses agihan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara petang tadi. Pertemuan berlangsung kira-kira sejam. Kenderaan membawa Perdana Menteri memasuki pintu utama Istana Negara pukul 3.47 petang. Sebelum itu, kenderaan membawa Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang juga dilihat masuk ke Istana Negara. Sementara negara mengesahkan sesi menghadap itu sebagai rutin mingguan untuk mesyuarat pra-kabinet. Yang di-Pertuan Agong berbincang dan bertukar pendapat bersama Perdana Menteri mengenai urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Terdahulu dalam temu bual di lokasi berasingan, Perdana Menteri tidak menolak kemungkinan agenda tambahan termasuk berkaitan pembubaran Parlimen akan dibincangkan dalam sesi menghadap itu jika masa mencukupi. Tak pasti lagi. Tak pasti lagi nak bawa ke tak bawa, tak pasti lagi. Ya, kalau bincang hal kabinet panjang sangat, pasal kabinet adalah. Kita tengoklah. Kalau dah bincang sampai maghrib nanti tak sempatlah bincang hal lagi. Isu berkaitan pembubaran Parlimen turut dibangkitkan di Dewan Rakyat. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Noor meminta semua ahli Parlimen agar berhenti membuat sebarang spekulasi mengenainya. Fokus perlu terus tertumpu kepada melaksana tanggungjawab sebagai wakil rakyat seperti biasa. Pembubaran ini masih sebagaimana Tan Sri Speaker menyatakan is still speculation, ya. Dan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat itu kita akan teruskan seperti biasa, Dewan berjalan sehingga the right time, the moment comes. Sebelum itu, Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok dan Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya membangkitkan isu berkenaan selepas selesai sesi pertanyaan jawab lisan. Beri perhatian kepada sistem amaran awal bencana. Demikian titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tindakan itu penting sebagai kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir pada musim tengkujuh. Seri Paduka turut bertitah fokus perlu tertumpu kepada proses pengagihan bantuan kepada rakyat terjejas bencana. Ini termasuk menyelaras penyaluran bantuan menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan agensi lain. Tujuannya mengelak kekeliruan hingga mengakibatkan bantuan tidak sampai kepada rakyat terjejas. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada sesi sembah taklimat mengenai ramalan cuaca dan persiapan banjir daripada Jabatan Pengairan dan Saliran serta Met Malaysia. Juga situasi terkini COVID-19 serta kesediaan Kementerian Kesihatan menghadapi banjir. Sesi tertutup selama 2 jam itu diadakan di Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara. Lembah Kelang, Melaka dan Negeri Sembilan akan mengalami kekerapan hujan lebat lebih ketara berbanding kawasan lain ketika monsun timur laut yang bermula bulan depan hingga Mac tahun depan. Perubahan pola cuaca ini berlaku di kawasan tengah Semenanjung kerana keragaman iklim yang berubah-ubah termasuk mengakibatkan kenaikan suhu ekstrim.
Kalau kita fokus kepada monsun timur laut, biasanya monsun timur laut ni kita lebih fokus kepada episod hujan lebat. Episod hujan lebat macam mana kita nak tahu? Kita tengok daripada segi luruan monsun. Luruan monsun ni kita ada luruan monsun daripada Tanah Besar China yang memberi hujan lebat kepada negara. Dan kita tengok daripada data-data yang kita ada sejak tahun 1980 sehingga sekarang, trend luruan monsun ni makna dia tak nampaklah ada kita kata kenaikan yang ketara lah. Lebih 2,000 buah sekolah dan fasiliti awam telah digazetkan sebagai pusat pemindahan sementara PPS bagi kegunaan orang ramai sekiranya negara dilanda banjir. Kita dah mula menggazetkan pusat-pusat pemindahan sementara di mana Kementerian Pendidikan telah bersetuju untuk menggazetkan lebih daripada 2,000 lebih bilangan sekolah, dan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah menggazetkan pusat-pusat kemudahan Dewan Orang Ramai, Balai Raya dan sebagainya. Dan bila berlaku banjir saja, kita rasa benda ini kita akan terus jalan lah. Dan demi keselamatan orang ramai, Jabatan Kejaraya JKR akan terus memantau kawasan-kawasan cerun yang berisiko bagi mengesan sebarang tanda-tanda awal runtuhan. Tanah runtuh berisiko berlaku pada musim peralihan monsun timur laut. Bagi menghadapi musim peralihan monsun timur laut, JKR sentiasa dalam keadaan bersiap siaga dan JKR daerah turut mengadakan rondaan secara berkala bagi melihat sebarang tanda-tanda awal runtuhan demi keselamatan penduduk dan pengguna jalan raya yang melalui kawasan cerun yang berisiko tinggi. Bagi kawasan yang telah menunjukkan tanda-tanda akan berlaku runtuhan, JKR akan menutup jalan dan akan memasang serta menyediakan pengurusan trafik di tapak pembinaan bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku di kawasan tersebut. JKR juga bersedia dari segi logistik sekiranya berlaku runtuhan dengan menutup kawasan runtuhan tersebut menggunakan kanvas sebelum kerja-kerja pembaikan dilaksanakan di kawasan runtuhan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA pula optimis sebarang bencana yang mungkin berlaku pada musim tengkujuh dapat dikendalikan dengan efisien menerusi beberapa tambah baik yang dilakukan. Usaha yang dilaksana mengambil iktibar daripada kejadian bencana luar jangka yang berlaku sebelum ini. NADMA turut memberi jaminan keselamatan dan kebajikan rakyat kekal jadi keutamaan jika pilihan raya berlangsung pada musim banjir. Tahun ini dia di peringkat APM yang kita baru saja melantik MRO untuk enjin dan juga body boat lah. Jadi dengan adanya penyelenggaraan yang berskala preventif dan juga korektif, saya yakin peralatan-peralatan ini bila kita seragamkan bomba, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APMM dan juga APM berserta dengan komitmen daripada NGO lah, terutamanya NGO tempatan. Ini akan membantu memantapkan tahap kesiapsiagaan sewaktu kita berhadapan dengan monsun timur laut. Semakan subsidi telur grade A, B dan C akan diteliti pada mesyuarat Kabinet esok. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, ia susulan terdapat penyusutan bekalan telur bagi grade berkenaan selain terdapat pengeluar menyekat pengeluaran telur bagi grade yang disubsidi. Daripada tinjauan kita mendapati ada kekurangan bekalan telur ini dan tinjauan menunjukkan kekurangan itu kerana subsidi 3 sen itu didakwa oleh pengeluar dan juga pengedar sebagai tidak cukup atraktif kerana kos mereka adalah lebih tinggi. Lalu apa yang dilakukan ialah mereka mengeluarkan lebih banyak telur yang tidak ada harga kawalan.
telur omega dan telur-telur yang lain, grade-grade yang lain, ya, menyebabkan pengeluaran telur bagi grade kawalan menjadi berkurangan. Setakat ini, kerajaan memperuntukkan RM34 juta sebulan bagi subsidi harga telur grade A, B dan C. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar berkata permohonan bagi menambah 5,000 tan metrik minyak masak paket bersubsidi akan turut diajukan esok. Ia bagi mengimbangi bekalan sedia ada iaitu sebanyak 60,000 metrik tan. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan bekalan minyak masak dalam negara ketika ini mencukupi. Program jualan murah keluarga Malaysia JMKM sedang dilaksana di 585 premis seluruh negara. Jumlah itu mewakili 92% daripada sasaran pelaksanaan JMKM di 639 premis. Kita harap kita akan terus membuka lagi di beberapa kawasan yang belum melaksanakan program ini seperti mana yang kita matlamatkan bagi sebanyak 639 premis semua sekali. Mengenai program jualan murah bawah program e-dagang oleh MDEC pula, beliau memaklumkan dari 19 hingga 25 September lalu, kira-kira 15 juta rakyat menerima manfaat dalam bentuk diskaun, rebat dan subsidi. 241,000 peniaga turut menerima manfaatnya dengan catatan nilai barang dagangan RM741.38 juta. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan lagi. Let's Talk Minda Sehat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Adam, ada buat homework? Ada. Buat buku apa? Sains. Sains je? Kau boleh suka sangat belajar sains. Biasalah. Ya Allah, tingginya bil. Nak ni bang? Meter rosak kot. Tak apa, nanti kita pergi cek Ini mesti berpunca dari penapis air yang kita baru beli tu. Tahu tak? Perkakas elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Kalau kita nak jimatkan tenaga, kita kenalah matikan perkakas elektrik yang kita tidak gunakan.
Ya, saudara, sebelum ke paparan pra-bajet 2023, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Ketika ini hanya berbaki kurang 24 jam sahaja lagi menjelang pembentangan bajet 2023. Pembentangan belanjawan dijadual bermula pukul 4 petang esok di Dewan Rakyat. Siang tadi, Perdana Menteri meluangkan masa meninjau persiapan akhir yang dilaksanakan Kementerian Keuangan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di bangunan Perbendaharaan Putrajaya pukul 12.30 hari. Ketibaan disambut oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Turut hadir kedua-dua timbalan Menteri Keuangan Datuk Muhammad Shah Abdullah dan Datuk Yamani Hafiz Musa. Perdana Menteri turut melawat bilik operasi penyediaan bajet. Saya difahamkan kebanyakan mereka ni dah 3 minggu tidur di kementerian ini kerana menyediakan bajet sehingga tengah malam dan sebagainya. Jadi saya datang jumpa mereka sendiri untuk mengucapkan terima kasih. Bajet 2022 lalu memperuntukkan RM52.6 bilion khusus kepada sektor pendidikan yang tertinggi berbanding sektor lain. Menerusi bajet 2023 yang akan dibentang esok, pendidikan dijangka kekal menerima manfaat terbesar sebagai pemangkin usaha membentuk modal insan berkualiti menuju status negara maju. Laporannya bersama wartawan Gilberta Robert. Peruntukan besar sektor pendidikan bukti komitmen kerajaan meletakkan sektor tersebut sebagai pemangkin utama pemulihan pasca COVID-19. Isu tradisional meliputi sekolah daif dan keciciran pelajar antara yang perlu diberi perhatian. Isu-isu yang melibatkan keciciran murid. Sebab kita tahu 2 tahun dalam pandemik, ramai murid-murid kita yang berhadapan dengan keciciran pembelajaran, terutamanya anak-anak golongan B40, golongan di pedalaman, juga anak-anak OKU, pendidikan khas. Mereka ini perlukan tambahan dari segi peruntukan untuk memulihkan semula mereka supaya mereka dapat belajar dengan lebih baik. Sesi libat urus dan konsultasi awam dilakukan Kementerian Keuangan bagi mendapatkan input demi bajet yang inklusif agar tiada sesiapa pun yang terpinggir. Apa pula harapan pemain sektor pendidikan? Should allocate more in terms of the technology in school. Like in my school, we do have computers, but it's not enough. Ataupun internet tu sangat-sangat slow ataupun limited. Jadi harapnya dengan adanya di dalam bajet 2023 nanti adalah peruntukan sedikit untuk meluaskan lagi kawasan-kawasan yang ada internet. Accessibility, di mana diorang suka nak keluar masuk sekolah. Ada jalan yang tak baik ke apa macam tu. Jadi infrastruktur jalan untuk menyenangkan mereka ke sekolah dan balik sekolah tu perlu ada bajet untuk memperbaikilah. Bajet 2023 menekankan agenda pembaharuan dan ini juga mampu diterjemah menerusi lensa pendidikan yang menuntut kaedah pedagogi dan silibus untuk berkembang seiring peredaran masa. Justru wujud keperluan melipat ganda usaha memperkasa bidang STEM dan TVET. So pelaburan dalam pendidikan, guru-guru STEM perlu diberikan pendedahan dan latihan profesionalisme yang mana akan membantu mereka untuk mengajar dengan menarik, bukan hanya untuk menghabiskan silibus. Perlu ada satu badan yang mengawal keseluruhan ataupun keseluruhan penawaran khusus TVET ini dari segi pembiayaan, dari segi penyediaan infrastruktur, kurikulum, modul, semua itu harus diperhalusi dengan menyeluruh dan ini boleh dilakukan melalui bajet 2023. Domestik maupun global memberi isyarat jelas perlunya transformasi sistem pendidikan bermula sekarang. Ia bukan sahaja untuk memenuhi keperluan bidang berkemahiran tinggi, malah demi mewujudkan modal insan masa depan yang holistik. Gilberta Robert, RTM.
Sektor kesihatan pula mendapat 32.4 bilion ringgit, kedua tertinggi dalam bajet 2022 lalu untuk perbelanjaan mengurus dan pembangunannya. Menerusi bajet 2023, kerajaan dijangka terus memberikan penekanan terhadap kepentingan pelaburan dalam kesihatan demi kemakmuran rakyat dan pembangunan negara. Ikuti pula perinciannya bersama wartawan Ravin Sanmugam. Kementerian Kesihatan menyasarkan 5% daripada peruntukan keseluruhan dalam bajet 2023. Ketika ini, peruntukan untuk sistem kesihatan dalam negara adalah kira-kira 4.4% bagi sektor awam. Adakah sasaran 5% mampu memberi perbaikan untuk sistem kesihatan negara? Ya, Persatuan Perubatan Malaysia pun kita harap yang kerajaan akan memberi kita sekurang-kurangnya 5% lah. Sekurang-kurangnya lah. Kalau lebih lagi baik, because macam Menteri Kesihatan kita dah beritahu, dia dah bagikan kepada 6 inisiatif yang mengapa kita perlu tu wang. Tambah beliau, kerajaan wajar memberi fokus kepada keselamatan ubat-ubatan susulan gangguan bekalan perubatan yang dihadapi global. Kemudahan rawatan juga mesti diperluas kepada masyarakat luar bandar bagi memastikan pengagihan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang sama rata di seluruh negara dapat dicapai. Seiring dengan itu, sektor kesihatan turut memerlukan pakar kesihatan yang mencukupi sebelum negara mencapai status negara tua pada 2030. Itu bukan jauh lagi, 7 tahun saja. So bila kita expecting kita punya 60 tahun dan lebih, kita kena expect penyakit-penyakit yang akan ikut umur itu. That means masa itu lebih risiko dia kena populasi ni kena sakit jantung, sakit bawah pinggang semua. So kita kena prepare dia punya pakar juga. Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani pula menyarankan kerajaan mempertimbang untuk menyediakan peruntukan tambahan kepada petugas Barisan Adapan KKM bagi memastikan mereka dapat memberi perkhidmatan yang optimum kepada keluarga Malaysia. Dan dalam bajet 2023 ini, MTUC memohon supaya kerajaan, menyuruh kerajaan dapat memberi certificate education supaya mereka ini dapat ditetapkan sebagai status doktor tetap. Kalau dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawab antara doktor tetap dan doktor kontrak, tugas dan tanggungjawab mereka adalah sama. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah allowance yang mereka terima adalah jauh berbeza dengan doktor-doktor tetap. Saya harapkan kerajaan mempertingkatkan bahagian perubatan sebab kita selalu ada shortage. Ya. Shortage bahagian perubatan. Ubat-ubatan di farmasi selalu kekurangan. Tumpuan pada orang ramai, pada sektor-sektor hospital awam ni ramai daripada pihak swasta sebab swasta seperti mana kita tahu perbelanjaan tinggi kan. So kalau boleh kita berharap bajet dibentangkan pada keesokan harinya dipertingkatkanlah untuk peruntukan perbelanjaan medical ini. Yang pertama sekali kalau boleh dalam segi perubatan ya yang kita dapat tahu di perubatan kekurangan. Dunia berdepan pelbagai ancaman kesihatan termasuk penularan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit, krisis bekalan ancaman kesihatan serta krisis kesihatan mental. Bagi memberi perkhidmatan kesihatan terbaik kepada keluarga Malaysia, kerajaan wajar meningkatkan peruntukan bagi sektor kesihatan. Robin Sanmugam, RTM. Itu Presiden Institut Percukaian Malaysia CTIM Chow Chee Yen berpendapat cukai baharu tidak sesuai diperkenalkan buat masa ini memandangkan negara masih dalam fasa pemulihan akibat pandemik. Sebagai alternatif, beliau mencadangkan kerajaan melaksanakan beberapa langkah baharu untuk meningkatkan hasil cukai sedia ada. Kerajaan boleh mengambil langkah untuk meningkatkan
pematuhan sukarela di kalangan pembayar cukai seperti program pendedahan sukarela atau pre-disclosure program, tadbir urus corporate cukai atau tax corporate governance, mengkaji semula rejim ketetapan cukai atau advanced tax ruling. Bagi rangsang pertumbuhan ekonomi tahun hadapan, insentif cukai bawah bajet dan pakej rangsangan tahun lalu wajar dilanjutkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 tahun lagi. Turut disyorkan penyediaan insentif atau konsesi cukai bagi menggalakkan pembangunan modal insan tempatan. Kedua, mengurangkan kos berkanun, pergabungan dan pengambil alihan atau merger and acquisitions. Ketiga, menyediakan persekitaran yang kondusif untuk penyelidikan dan pembangunan, teknologi baru dan ekonomi baru. Sementara itu, Bank Pertanian Malaysia Berhad Agrobank berharap menerima lebih banyak peruntukan menerusi bajet 2023 bagi memperkukuh jaminan keselamatan makanan negara. Ini termasuk mewujudkan dana modal teroka khusus untuk membantu usahawan sektor agro makanan. Untuk penubuhan sebuah venture capital, sebuah syarikat berkonsepkan venture capital yang khusus kepada bidang pertanian di bawah Agrobank, dan kami akan membantu projek-projek yang tak ada kapital, yang kurang kekangan keuangan dengan mengambil langkah-langkah melalui equity participation di dalam projek-projek yang tersebut. Agrobank menyasarkan peruntukan sebanyak 250 hingga 300 juta ringgit bagi dana modal teroka tersebut. Jumlah itu mampu membiayai sehingga 30 syarikat pemula tempatan, terutama yang menerapkan penggunaan teknologi pintar dan konsep ekonomi kitaran bagi melipat gandakan hasil pertanian. Responsif, tanggungjawab dan reformif. Ayo keluarga Malaysia, ikuti laporan bajet 2023 hanya di Berita Perdana. Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Ish, tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Masih bersama Berita Perdana.
5 kluster teknologi sedang dibangunkan di Taman Meranti dengan anggaran nilai pembangunan kasar sebanyak 20 bilion ringgit. Kesemua kluster teknologi itu juga dijangka membawa nilai pulangan mencecah 2.8 bilion ringgit melalui pajakan tanah oleh Meranti kepada pelabur. Usaha ini akan dipacu MIMOS Berhad yang berperanan penting membantu negara menjana nilai tambah yang tinggi daripada aktiviti pembangunan dan pengkomersialan teknologi khususnya dalam sektor E&E, elektrik dan elektronik. Sektor E&E merupakan penyumbang terbesar kepada ekspor negara dengan nilai sebanyak 455.7 bilion ringgit pada tahun 2021 dan berpotensi besar untuk terus menjana pertumbuhan ekonomi. Jemaah Menteri bersetuju supaya Malaysia meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Justru ratifikasi CPTPP bagi Malaysia dianggap selesai dan akan mula berkuat kuasa pada 29 November depan. Jemaah Menteri telah bersetuju supaya Malaysia meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik atau dengan izin CPTPP. Berdasarkan mandat tersebut, kerajaan telah secara rasminya mengirim surat cara ratifikasi atau dengan izin Instrument of Ratification kepada Depository CPTPP iaitu New Zealand pada 30 September 2022. Dengan ini, ratifikasi CPTPP bagi Malaysia dianggap selesai dan ianya akan berkuat kuasa bagi Malaysia pada 29 November 2022. Untuk makluman yang berhormat, Malaysia merupakan negara ke-9 yang meratifikasi perjanjian ini. Dasar Pelaburan Baharu NIP dilancar dengan memangkin semula lanskap pelaburan negara. Ya, ia berteraskan aspirasi Pelaburan Nasional NIA yang diperkenal Mac tahun lalu dengan merangka agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. NIP menggariskan 6 teras strategik bagi merangsang pelaburan langsung asing FDI dalam bidang berimpak tinggi. Ini termasuk elektrik dan elektronik, farmaseutical, ekonomi digital, kimia serta aero angkasa. Rakyat each and every TKSU and of course. Tapi saya percaya dengan dasar pelaburan baru ini di mana fokus diberikan kepada pembinaan capacity ataupun capacity building untuk bakat-bakat tempatan memiliki kemahiran tertentu bagi memenuhi permintaan industri berteknologi tinggi. Kadar pelarasan kos sara hidup bagi penerima faedah berkala perkeso dikemas kini antara 0.7% hingga 9.4% mengikut tahun pensyen diterima. Kadar pensyen minimum bawah skim keilatan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 pula ditingkatkan kepada RM550 sebulan. Keputusan dibuat bagi membantu rakyat mendepani peningkatan kos sara hidup dan kenaikan kadar inflasi. Pelarasan bayaran faedah berkala perkeso dijangka akan memberi manfaat kepada lebih daripada 400,000 penerima faedah yang sedia ada dengan anggaran perbelanjaan berjumlah 213 juta. Peningkatan kadar pensyen minimum ini dijangka memanfaatkan kira-kira 56,000 isi rumah di negara ini dalam membantu menangani kenaikan kos sara hidup menerusi peruntukan kewangan sebanyak 21 juta. Sehingga kini pelarasan kos sara hidup bagi penerima faedah berkala perkeso telah dibuat 10 kali di bawah skim keilatan dan 12 kali bawah skim bencana pekerjaan. Anak-anak buah Kim Panggon buktikan peningkatan. Ya, perincian lanjut bersama dengan Nazri Fahmi dalam edisi Sukan. Silakan. Nazri. Harimau Malaya melompat ke ranking 146 dunia.
The City Boys tempas slot final Piala AFC buat kali pertama. Terima kasih Fatil dan Mike. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Visi Sukan Negara 2030 VSN 2030 yang bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 8 Oktober ini akan memberikan nafas baru kepada arena sukan tanah air. 6 teras utama menjadi fokus VSN 2030. Kita ikuti laporan yang disediakan Muhammad Zamri Suharani. Visi Sukan Negara 2030 mengetengahkan konsep dari komuniti kepada komuniti, mencerminkan visi ini dirancana oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Secara dasarnya, VSN 2030 merangkumi 6 teras utama iaitu pembudayaan sukan, kegemilangan sukan, industri sukan, pembangunan bakat, profesionalisme sukan dan hub sukan. Ini adalah hasil 4,000 aspirasi daripada segenap lapis rakyat Malaysia. Kalau bubar ke tak bubar ke, kalau apa pun yang berlaku, visi Sukan Negara akan kita lancarkan pada 8 hari bulan Oktober. Kita sama-samalah dapat lihat bagaimana visi Sukan Negara ini dapat kita jayakan bersama-sama dengan satu lagi perkara yang sedang KBS usahakan, iaitu pelan industri sukan PISMA yang juga akan kita lancarkan selepas ini. Ini pula reaksi dalam kalangan penggiat sukan air berhubung visi Sukan Negara 2030. Aspirasi dan visi saya untuk 2030 bagi Sukan Negara adalah menampak lebih banyak fasiliti sukan untuk kita punya rakyat Malaysia supaya kita boleh memperbudayakan amalan sukan di Malaysia. Misi saya nak melihat khususnya atlet memanah ataupun sukan memanah yang dah berkali-kali layak ke Olimpik mendapat gol kali ini. Bagi tumpuan sepenuh untuk melahirkan mencongkel bakat yang sedia ada sekarang ni. Dengan bakat dan kesempurnaan yang dia ada pada diri dia, mana kebajikan tu akan lebih sempurna. Matlamat pembangunan VSN adalah supaya Malaysia menjadi sebuah negara bersukan yang mengamalkan sukan secara inklusif, adil dan selamat serta berdaya saing dalam mencapai kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Muhammad Zamri Surani, RTM. Prestasi Harimau Melaya kini bertambah baik. Terbaru skuad bimbingan Kim Banggon naik 2 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-146 ranking dunia FIFA hari ini. Kedudukan itu sekaligus memperbaiki ranking 148 Malaysia pada sebelum ini. Peningkatan itu susulan kejayaan skuad Harimau Melaya yang muncul naik juara Piala Raja Thailand apabila terikat tanpa jaringan menentang Tajikistan pada final sebelum tewas menerusi penentuan penalti 3-0. Terdahulu anak buah Kim Banggon mara ke final selepas seri sama menentang tuan rumah Thailand sebelum menang penalti 5-3. Malaysia yang mengumpul 162.32 mata keseluruhan berada di jangka ke-26 bagi ranking Asia dan keempat di ASEAN di belakang Vietnam yang menghuni tangga ke-96, Thailand ke-111 dan Filipina di kedudukan 133. Dalam pada itu, Brazil kekal di kedudukan nombor 1 dunia mengatasi Belgium di kedudukan kedua. Juara Piala Malaysia Kuala Lumpur KL City FC mencipta sejarah tersendiri apabila layak ke final Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2022 buat kali pertama. Lebih membangkang kejayaan itu turut mendapat reaksi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengucapkan tahniah atas kejayaan skuad The City Boys. Perdana Menteri menerusi satu kemas kini dalam laman Facebooknya hari ini turut berharap seluruh keluarga Malaysia dapat memberi sokongan padu buat KL City FC pada perlawanan akhir menentang klub Al-Shib 22 Oktober ini. KL City FC mara ke perlawanan akhir selepas menumpaskan klub Uzbekistan PFC Sogdiana pada final antara zon Piala AFC 2022 5-3 menerusi sepakan penalti semalam. Penjaga KL City Kevin Ray Mendoza muncul wira pasukannya apabila cemerlang
menyamakan beberapa percubaan berbahaya tuan rumah termasuk sepakan penalti kedua pemain Sogdiana. Manakala The City Boys berjaya menyempurnakan kesemua 5 sepakan penalti menerusi Kapten Paulo Josue, Romel Morales, Muhammad Haidin Azman, Muhammad Akram Hainan dan Giancarlo Gallifuco. Sebelum ini, juara 9 kali Liga Super Johor Darul Takzim merupakan satu-satunya pasukan yang pernah menjualang Piala AFC setelah menumpaskan kelab dari Tajikistan Istiqlal 1-0 pada 2015. Bahang Piala Malaysia 2022 kini mula dirasai. Undian yang berlangsung hari ini menjadi tumpuan utama dengan juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT dilihat tidak berdepan laluan sukan untuk ke final. Di posisi berdasarkan undian tersebut, JDT akan bertemu pasukan di kedudukan ke-9 Liga Super. Seandainya meraih kemenangan, maka skuad Harimau Selatan akan bertemu sama ada Kelantan FC atau pasukan di kedudukan ke-10 Liga Super yang juga dilihat bukan cabaran besar buat JDT bagi melepasi aksi suku akhir. Aksi di peringkat seperakhir juga dilihat tidak banyak beza kerana mungkin bakal bertemu lawan yang pernah ditewaskan dalam kempen Liga Super. Cabaran sebenarnya JDT pastinya akan hadir pada aksi final. Berikutan dijangka menentang pencabar terdekatnya iaitu pasukan yang muncul naik juara pada kempen Liga Super musim ini. Format Piala Malaysia tahun ini juga diubah selepas tiada aksi peringkat kumpulan apabila setiap pasukan akan terus bertanding dalam peringkat 16 pasukan secara timbal balik. Begitu juga bagi aksi suku akhir dan separuh akhir. undian kita hari ini untuk ketiga-tiga balang. Masih melibatkan Piala Malaysia 2022, Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho menjelaskan format baharu saingan Piala Malaysia kali ini bakal memberi kelebihan kepada banyak pasukan, termasuk membuka peluang pasukan yang menjual trofi berprestij tersebut buat kali ke-34. Sebelum ini, Liga Bola Sepak Malaysia memaklumkan bahawa format kalah mati digunakan dalam edisi kali ini bagi menggantikan saingan peringkat kumpulan. Menurut Tan Cheng Ho, langkah itu amat baik dan kepada beberapa kelab yang mana pemain mereka mengalami keletihan akibat jadual pertandingan yang padat musim ini. As a coach, saya akan adapt situasi tersebut dan kita tahu kemungkinan besar ada certain players atau certain club melalui jadual yang agak padat pada tahun ini, terutama macam DJT, Kedah dengan KL melalui kejohanan AFC ni. Of course kita kena ambil kira pemain-pemain skuad kebangsaan juga. Itu sebablah saya rasa jadual tersebut tukar kepada format kalah mati dia. Dalam pada itu, Tan Cheng Ho mengakui misinya kini adalah memastikan The Red Giant mencatat kemenangan dalam semua perlawanan Piala Malaysia musim ini yang akan membuka tiranya pada bulan depan. Pada edisi tahun lalu, Selangor hanya mara ke peringkat suku akhir setelah juara bertahan KL City dengan agregat 3-0. Beralih pula ke saingan Liga Super, Terengganu TFC tidak akan memandang rendah kemampuan Melaka United FC walaupun pasukan itu menduduki kelompok bawah Liga Super. Sebaliknya, Ketua Jurulatih Nafuzi Zain mahu semua pemain skuad penyok itu memberi fokus sepenuhnya terhadap pertemuan yang akan berlangsung di Stadium Hanjebat malam esok. Menurut Nafuzi, TFC perlu mengelak daripada keciciran mata jika ingin kekal berada dalam kelompok 3 teratas Liga sekaligus layak ke pentas Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC musim depan. Meskipun di atas kertas kelebihan dilihat bermihak kepada TFC, namun pengendali itu percaya apa sahaja boleh berlaku dalam bola sepak. Nafuzi juga menjelaskan dia belum menentukan kesebelasan utama yang akan diturunkan malam esok kerana mahu memastikan pemain yang sesuai dengan corak permainan lawan. Tambahnya, kesemua pemain TFC kini berada pada tahap kecergasan terbaik dan bebas daripada masalah kecederaan termasuk ayam tambatan dari Liberia, Kepa Sherman. Menjelang perlombaan berbasikal letu di Langkawi LTDI 2022 pada 11 hingga 18 Oktober ini, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Muhammad Yusof Nasir menjelaskan 3 peringkat pertama perlombaan bakal menjadi medan terbaik buat pelumba negara meraih sekurang-kurangnya 1 kedudukan podium.
Tiga peringkat tersebut membabitkan laluan dari Kuala Pilah ke Kuala Lumpur, Kuala Kelawang ke Raub dan Putrajaya ke Genting Highland dengan jarak keseluruhan lebih 460 km. Jelas Muhammad Yusof, misi itu mampu dicapai berdasarkan pengalaman luas pelumba negara Nik Muhammad Azwan Zulkifli dan Sofian Nabi Omar Bakri yang dibantu pelumba muda berpotensi seperti Khizi Yi. Dan stage itu adalah menentukan di manakah pasukan negara diletakkan pada masa itu. Tapi pada saya, mana-mana stage pun kita still berharap yang kita dapat melakukan yang terbaik dan sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mendapatkan podium lah untuk satu peringkat. Kita stable saja pasal kita ada Izzat Halil untuk laluan landai. Kita ada Izzat Halil untuk laluan landai, kita ada Nik Azwan dan Ki untuk laluan berbukit dan kita ada all-rounder macam Amir dan Amin. Tambahnya, skuad negara turut menerima suntikan moral menerusi tajaan Heavy Cycling Club yang diasaskan oleh Tengku Dato' Indra Abu Bakar Ahmad Tengku Tan Sri Abdullah. Perlumbaan berberaskan tour di Taiwan. Pelumba negara Harif Saleh yang mewakili Terengganu Polygon Cycling Team TSG cemerlang apabila mengundi aksi peringkat kelima jelajah tersebut pada hari ini. Harif mencuri tumpuan pada perlumbaan peringkat terakhir sejauh 149.83 km di Daping Bay itu apabila menjadi pelumba pertama melintasi garisan penamat saingan. Menurut Harif, kemenangan tersebut membuatkannya lebih bersemangat untuk meraih kecemerlangan pada aksi Letu di Langkawi LTDL 2022 pada 11 hingga 18 Oktober ini. Wow. Ini last stage Tour of Taiwan. Saya sangat gembira dapat menangi perlumbaan di tempat pertama. Perlumbaan hari ini memang teammate saya 100% lah. Bawa saya ke depan sehingga last 200 meter saya fokus sprint. Alhamdulillah rezeki saya di tempat nombor 1 ini. Terima kasih pada peminat-peminat yang sentiasa support tim TSG semua. Terima kasih banyak. Memang rezeki saya di Taiwan. InsyaAllah untuk di Langkawi saya akan buat yang terbaik. InsyaAllah. Beliau sebelum ini turut berjaya menaiki podium sebanyak 2 kali apabila menambahkan saingan di tempat kedua pada peringkat keempat dan peringkat pertama. Hokey siri jelajah Belgium, skuad senior lelaki negara mengakhiri aksi persahabatan itu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Perancis pada aksi di Waterloo Duck Hockey Club Belgium semalam. Jelas Ketua Jurulatih Skuad Okey Kebangsaan A. Arus Evaraj, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki biarpun berjaya meraih kemenangan menentang Perancis. Perlawanan dengan France pula, saya rasa dari segi game yang terakhir, we got what we wanted is a win. Walaupun travel 2 jam datang just nice untuk warm up, players tak memberikan sebarang excuses untuk keluar main. Dan hari ini punya game especially, there was a good high tempo, players step dengan energi yang tinggi dan untuk kita walaupun ketinggalan 2 gol, kita datang kembali untuk menang 4-2. So it's a good end untuk tour ni. Dalam aksi tersebut, Malaysia ketinggalan seawal minit ke-6 perlawanan apabila Perancis membuka tirai jaringan menerusi pukulan sudut penalti. Speedy Tigers bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan sudut penalti pada minit ke-17 oleh Muhammad Razi Abdul Rahim. Perancis terus merobek gawang Speedy Tigers menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-22 sebelum Muhammad Aminuddin Muhammad Zain menyamakan kedudukan pada minit ke-2. Dua lagi jaringan skuad kebangsaan diperolehi menerusi jaringan padang Muhammad Ramdan Rosli pada minit ke-45 dan Muhammad Razi pada minit ke-54 hasil pukulan sudut penalti. Siri jelajah Belgium adalah persiapan skuad negara menghadapi Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak pada bulan November ini dan Piala Dunia 2023 di India Januari depan. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 6 Oktober 2022. Saya Nazif Hamid Syukri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali semula bersama Fatih dan Meg.
Masih bersama berita perdana. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM diteruskan buat siri ke-10 bertempat di dataran Seri Jempol, Bandar Seri Jempol Negeri Sembilan bermula esok hingga 9 Oktober. Siri jelajah yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu menawarkan pelbagai perkhidmatan langsung kerajaan dan program menarik bagi memenuhi keperluan keluarga Malaysia. Ikuti laporan wartawan Nur Rashikin Harun. 27 reruai kaunter perkhidmatan pelbagai kementerian, agensi kerajaan persekutuan dan agensi kerajaan negeri mengambil bahagian. 100 gerai usahawan industri kecil dan sederhana IKS, 10 gerai citarasa keluarga Malaysia, 10 trak jualan makanan dan 12 reruai jualan keluarga Malaysia juga tersedia yang menawarkan barangan keperluan dengan harga lebih rendah. Elemen utama dalam pameran ini ataupun jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini ialah satu kaunter perkhidmatan. Perkhidmatan ini pelbagai pihak lah, bukan pihak kerajaan saja, pihak JLC, NGO dan sebagainya, swasta juga, dan pameran Kementerian Jabatan seperti yang saya sebutkan tadi. Jualan Keluarga Malaysia, maknanya kalau kita tahu bahawa sekarang ini memang di bawah Kementerian Haluan Pengguna, jualan Keluarga Malaysia dengan barangan yang dijual lebih murah dari pasaran lah, dan juga jualan usahawan AKS, serta ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni kita akan laksanakan pada setiap hari ketiga-tiga hari tersebut, dan kita akan buat 3 sesi cabutan bertuah untuk hari Jumaat dan Sabtu, 3 kali cabutan bertuah, dan kita pada hari ketiga kita 2 kali sajalah. Maknanya 11 pagi, 4 petang dan juga 8 malam. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Harlina Abdul Rashid berkata, Kementerian Kesihatan selaku Kementerian Peneraju bagi jelajah edisi kali ini memfokus kepada konsep hospital futuristik bagi menggambarkan perkhidmatan hospital masa hadapan. Kementerian Kesihatan juga ada menyediakan hospital futuristik. Hospital futuristik ini actually memberi pengalaman seolah-olah pengunjung mendapat melihat macam mana hospital di masa akan datang. Yang mana antara aktiviti yang boleh dilihat nanti ialah demonstrasi, pameran dan demonstrasi smart hospital, pameran dan demonstrasi automated 3D dentures dan juga pameran dan demonstrasi robotic rehab. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat menarik dan pengunjung-pengunjung diharapkan tidak melepaskan peluang untuk hadir. Di JAKM ini juga terdapat padanan perniagaan yang melibatkan 10 syarikat pasaran tempatan, e-dagang, logistik, peruncitan dan koperasi yang turut mengambil bahagian. Peluang perkembangan perniagaan disedia di sini selain khidmat nasihat secara percuma kepada usahawan tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual merasmikan JAKM ini pada 8 Oktober. Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang menawarkan 4,132 kekosongan jawatan, fun ride jelajah aspirasi keluarga Malaysia dan pelbagai jenis perkhidmatan meliputi sektor swasta, GLC dan kerajaan disediakan di jelajah aspirasi keluarga Malaysia siri ke-10 peringkat Negeri Sembilan. Keluarga Malaysia boleh datang ke dataran Seri Jempol di Bandar Seri Jempol bermula esok sehingga 9 Oktober bagi sama-sama memeriahkan pengisian program dan mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan. Laporan Nur Rashikin Harun untuk RTM. Ya, semua sedia maklum yang Spiderman boleh memanjat bangunan,
tanpa sebarang bentuk alat bantuan. Tapi rupanya ada Spiderman yang memang benar-benar wujud di alam nyata ni. Betul, iaitu di Perancis, Spiderman yang dimaksudkan membuat aksi itu bersama anaknya. Saksikan dalam hashtag. Alain Robert digelar Spiderman Perancis kerana memanjat bangunan tinggi tanpa menggunakan abah-abah. Terbaru, dia ditemani anaknya memanjat bangunan Torre Gloris setinggi 144 meter di Barcelona. Misi ini diselesaikan kurang daripada 1 jam. Di Indonesia, seorang wanita menarik perhatian gara-gara hobi pelik bermain dengan ulat. Yesta berkata dia tidak takut atau geli dengan haiwan itu kerana menjadi permainannya sejak kecil. Video Yesta bermain dengan ulat dimuat naik di laman TikTok miliknya. Di Thailand pula, seorang lelaki mendakwa hidupnya menjadi lebih baik selepas menemukan seekor katak berkaki 6. Menurut Sombum Tuakrua, haiwan itu melompat masuk ke dalam rumahnya setahun lalu. Dia percaya katak itu membawa tuah selepas membelanya dengan baik. Menurut majalah National Geographic, katak berkaki tambahan disebabkan jangkitan parasit. Responsif demi kesejahteraan rakyat. Reformis mengukuhkan daya tahan perniagaan dan ekonomi. Bertanggungjawab meningkatkan kecekapan tadbir urus. Bersama kami dalam Berita Perdana edisi khas Bajet 2023. Jumaat 7 Oktober ini, 8 malam di TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ya, jangan lupa untuk mengikuti Berita Perdana edisi khas 2023 malam esok. Dan nampaknya kita di penghujung Berita Perdana hari ini untuk edisi Khamis 6 Oktober 2022. Ya, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dan itu kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.